Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salam sejahtera, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa khabar sidang penonton, kita dipertemukan pada pagi ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tanggal 4 Julai 2021 kita berhujung minggu bersamaan dengan 23 Zulkaidah 1442 Hijrah, dan semoganya semua dalam keadaan sejahtera dan selamat hendaknya, dan ceriakan pagi anda. Kita membuka tirai perbincangan pada pagi ini untuk sama-sama kita mengupas berkenaan dengan topik akidah tentang Asmaul Husna, 4 lagi sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala yang bakal kita bincangkan pada hari ini berkenaan dengan Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan juga Al-Wajid. Bagaimana kupasan dan perbincangan sebentar lagi kita akan bawakan kepada penonton semua. Tapi sebelum tu, terlebih dahulu awal ini kita nak lihat perkembangan terkini status COVID-19 di Malaysia untuk semalam. Baik, kita saksikan di skrin anda status terkini COVID-19 Malaysia 3 Julai 2021 mencatatkan jumlah kes baharu 6,658 kes dan 6,647 kes tempatan dan 11 kes import, dan kes sembuh baharu semalam mencatatkan 5,677 kes dan dilaporkan 107 kematian dilaporkan semalam. Jadi teruskan kita memutuskan rantaian COVID-19, insya-Allah kita akan berjaya. Baik, kembali dalam perbincangan, saya maklumkan kepada penonton-penonton yang ingin bertanyakan soalan boleh pergi ke dua saluran kita seperti biasa. Untuk buat panggilan boleh pergi ke 0377261603 atau nak terus ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz di Tanyalah Ustaz TV 3 ya. Bagi mungkin pada pagi ini yang mungkin tak menyaksikan di skrin TV anda, boleh menyaksikan di Facebook secara langsung di Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang suka dan kongsi untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Baik, bintang ilmuwan yang kita bawakan kepada penonton-penonton semua pada pagi ini nak menjawab, mengupas perbincangan tentang Asmaul Husna. 4 nama yang bakal kita bincang pada pagi ini tak lain dan tak bukan panel kita, Prof Madya Dr. Muhammad Suki Othman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Selamat datang ke studio, dan hari ini kita sambung lagi 4 Ustaz ya, perbincangan tentang Asmaul Husna. Dan kita nak tanyakan dulu awal kepada Ustaz, sebenarnya untuk perbincangan 4 nama ini, Al-Mumit, Al-Hayyul, Al-Qayyum dan juga Al-Wajid ini, sebenarnya ke mana perbincangan kita Ustaz? Silakan sedikit untuk awal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Terima kasih kepada Da'i Azrin dan juga tak lupa para penonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada kali ini, pada pagi yang berbahagia ni, kita nak sambung perbincangan kita dalam Al-Asma Al-Husna, Asmaullah Al-Husna, nama-nama Allah yang indah yang menunjukkan kesempurnaan sifat Allah, iaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan juga Al-Wajid. Jadi insya-Allah yang kita nak bincangkan ini ialah bagaimana bukan sekadar kita nak mengenali nama-nama tersebut, tetapi bagaimanakah kita nak aplikasikan di dalam kehidupan kita. Dalam kita memahami nama Allah Subhanahu wa taala bukan terhenti sekadar itu sahaja, tetapi kita nak reflekskan perkara itu kepada diri kita, yang kita nak merasakan betapa kerdilnya kita ni
betapa kita ni sangat-sangat berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai sifat-sifat kesempurnaan dan kita mempunyai sifat-sifat serba lemah, serba kekurangan. Jadi itulah antara perkara yang kita nak tekankan insya-Allah daripada perbincangan kita. Baik, terima kasih Ustaz untuk permulaan dan menunjukkan ke mana halu tuju perbincangan kita untuk perbincangan Al-Mumit Al-Hayyul Al-Qayyum dan juga Al-Wajid. Al-Mumit adalah yang mematikan, Al-Hayyu yang menghidupkan, Al-Qayyum yang mendirikan dan juga Al-Wajid yang menemukan. Ini yang bakal kita bincangkan pada pagi ini, 4 yang terbaik. Kita lihat soalan pertama di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Ana Karnina. Kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya ada 2. Yang pertama, Al-Mumit. Adakah Al-Mumit adalah Allah Maha mematikan, Dia yang memberi kehidupan dan Dia pula yang mengambilnya, yakni kematian, dan Dialah yang memerintahkan siapa yang akan dimatikan? Dan soalan yang kedua, adakah kematian itu memiliki erti yang menakutkan, iaitu ajal maut? Adakah orang-orang yang mengingati mati itu adalah sifat orang-orang yang beriman dan persediaan diri untuk mati di dalam husnul khatimah? Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ana Karnina atas soalan yang ditanyakan. Silakan Ustaz untuk soalan pertama. Baik. Terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan yang berkaitan dengan Al-Mumit. Al-Mumit, perbincangan kita yang pertama insya-Allah daripada Asma'ullah Al-Husna. Yang pertama sekali untuk menjawab persoalan tersebut, soalannya adakah Al-Mumit adalah Allah yang Maha mematikan? Ya. Itu maksudnya. Al-Mumit, Allah yang Maha mematikan. Huwallazi yumitul ahya. Allah Ta'ala lah yang mematikan segala kehidupan-kehidupan. Setelah daripada tiada, Allah Ta'ala yang ada kan? Allah Ta'ala yang muhyi. Jadi bila mana Allah hidupkan dan kemudian Allah yang mematikan. Disebut dalam surah Al-Hadid ayat 2. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala kekuasaan kepada semua, langit, bumi, semua di bawah milik Allah Taala. Dan Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, semuanya itu di bawah kekuasaan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Semuanya di bawah genggaman Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Al-Hajj ayat 66 Allah sebut, wa huwallazi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allah Taala yang menghidupkan kamu. Kita daripada tak ada jadi ada. Thumma yumitukum. Kemudian Allah Taala yang mematikan kamu. Thumma yuhyikum. Kemudian Allah hidupkan semula. Jadi sebab itulah kehidupan kita ni ada penghujungnya atas dunia ni. Maknanya dunia ni, hidup kita ni bukan hidup untuk selama-lamanya. Hidup dunia ni hidup untuk mati. Sebab itu macam soalan yang disebut tadi, macam mana orang yang ingat mati. Memang ingat mati ni satu perkara yang sangat-sangat dianjurkan. Sebab apa? Sebab bila kita ingat mati ni, ia akan mengingatkan diri kita perlu membuat persiapan dan juga persediaan. Sebab itu dalam sebuah hadis disebut akthiru zikra hazimil ladzat. Perbanyakkanlah ingat hari yang akan memutuskan kamu dengan segala kelazatan hidup di atas dunia. Duduk tengah seronok, tiba-tiba tak ada. Semuanya itu akan berakhir. Namun begitu, kita akan, bila mana kita dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan hidupkan kita semula di akhirat kelak untuk menerima pembalasan. Maka dengan sebab itu, bila mana Allah yang Al-Mumit, Allah Ta'ala yang mematikan, kita sedar perkara tersebut. Jadi tidak ada siapa yang boleh lari daripada kematian. Siapa pun tak boleh lari. Sebab itu, yang penting kepada kita ialah kita merenung firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran. Ayat 102 Allah Ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati, melainkan kamu berada dalam keadaan Islam. Jadi maknanya, semua orang akan mati. Allah akan mati. Allah akan matikan semua orang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Cuma nak mati macam mana tu kita yang pilih. Kita tak tahu nak mati bila,
bila kita nak mati, di mana kita nak mati, bagaimana kita nak mati, punca apa yang kita nak mati itu, dan kita nak mati di tempat kelahiran kita ke, tempat kerja ke, di negeri kita ke atau di luar negara ke, kita mati waktu siang ke malam ke, kita mati waktu pagi ke petang ke, kita mati seorang-seorang ke ataupun dikelilingi oleh orang ramai ke, semua kita tak tahu. Semuanya Allah yang menentukan. Cumanya di situ kita nak pastikan yang kita boleh pilih ni ialah apa? Kita laksanakan kebaikan di atas dunia ini. Semoga bila kita mati nanti, kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan pengakhiran yang baik. Maka itulah kita akan mendapat kebaikan bila mana kita mati yang seumpama itu. Ya. Betul. Banyak kan ingat kepada hari yang memisahkan kamu dengan kelazatan dunia disebut sebagai hari kematian. Baik, tapi Ustaz, mungkin sedikit persoalan juga kita timbulkan berkenaan dengan banyak mengingat kepada mati, dia ingat dan dia lakukan persediaan, tapi lama-kelamaan makin dia ingat makin rasa takut Ustaz, dan timbul pula penyakit wahan. Mungkin Ustaz ada sedikit ulasan berkenaan dengan ini. Makin ingat makin takut dan rasa takut dan tak nak mati Ustaz. Silakan. Baik, sebenarnya kalau kita bincang tentang penyakit wahan, satu penyakit yang disebut dalam hadis Nabi SAW, yang mana Nabi kata, Nabi sebut bahawa kamu ni akan dikerumuni musuh sebagaimana kamu mengerumuni makanan. Kita nak makan tu, kita kalau makan ramai-ramai kan, kita kerumun, kita pakat nak ambil makan kan. Jadi orang umat Islam ni akan dikerumuni musuh macam tu. Musuh akan ambil nak makan kita. Sahabat Nabi heran. Sahabat kata, macam mana boleh jadi macam tu? Apakah di waktu itu bilangan kita sedikit sampai musuh boleh nak buat begitu? Nabi kata, dah, bahkan ramai. Tapi ramai itu tak berkualiti. Ramai macam buih. Sebab apa? Sebab kena penyakit wahan. Ini kita timbul hadis ni. Nabi sebut penyakit wahan. Sahabat pun bila sebut wahan tu, mereka tak faham juga. Sebab wahan ni maksud dia lemah. Itu asalnya. Sebab tu dalam Quran bila Allah Ta'ala sebut tentang ibu yang mengandung wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Mana keadaan lemah. Lemah. Jadi wahan ni penyakit lemah. Lemah apa? Lalu sahabat bertanya, mal wahnu ya Rasulullah. Apa itu maksud wahan ini ya Rasulullah? Maka Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu cinta kepada dunia dan kamu benci akan kematian. Jadi maknanya di situ kamu cinta dunia ni seolah-olah mati ni tak ada dalam kamus kehidupan. Seolah begitu. Macam mati ni tak mau fikir langsung dah. Macam tak ada dah. Jadi akhirnya dia meletakkan kasih sayang, kecintaan sepenuhnya hanya pada dunia saja. Jadi dia nak imarah dunia, dia lupa kepada hari selepas dia mati, dia meninggal dunia. Itulah satu penyakit yang menimpa umat Islam. Bila penyakit itu kena umat Islam, maka di situ umat Islam akan mengalami kerugian yang sangat-sangat banyak. Itu satu peringatan kepada kita. Betul. Untuk kita ingat mati ini sebenarnya dia bukan satu benda yang menyebabkan kita takut sebenarnya. Menyebabkan takut pada azab Allah, tetapi memberi kebaikan pada diri kita untuk kita buat benda yang betul. Sebab itu disebut oleh para ulama, orang yang paling banyak menangis kerana takutkan azab Allah, takutkan apa yang berlaku selepas kematian adalah Khalifah Umar Abdul Aziz dan juga Hasanul Basri. Kita tengok macam mana Khalifah Umar Abdul Aziz walaupun dia menangis kerana takut, dia semakin melakukan kebaikan di atas dunia ni. Jadi itulah sesuatu perkara yang perlu diambil perhatian. Bukan makin ingat makin takut dan langsung tak buat apa-apa, tapi gitu. Makin berbuat kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, elakkan dan jauhkan daripada penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Baik, sedang penonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kembali duduk di meja perbincangan untuk sama-sama kita meneruskan. Kita nak ambil lagi soalan-soalan dari penonton-penonton untuk kita jawab sebaik mungkin, berikan pencerahan kepada penonton-penonton berkenaan dengan 4 nama yang kita bincangkan pada hari ini. Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum dan juga Al-Wajid. Baik, sekarang kita membincangkan tentang Al-Mumit yang mematikan, dan kita lihat soalan yang kedua dari sahabat kita di Facebook Tanyalah Ustaz. Sahabat kita Muhammad Izzuddin. Baik, kita lihat soalannya.
Katanya Assalamualaikum Prof. Al-Mumit yang membawa makna yang maha mematikan. Sebagai seorang Muslim, apabila orang yang tersayang meninggal dunia, adakah tidak perlu terlampau sedih kerana kematian itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon perkongsian. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Izzuddin atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan jangan terlampau sedih kerana tahu kematian itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Nah, jadi sememangnya sebagai seorang Islam, seorang Muslim, macam mana kita menangani kematian? Sebab apa? Sebab kematian itu akan berlaku. Kita tahu Allah Ta'ala yang akan menentukan semua orang akan mati. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surah Yunus ayat 49. Allah Taala menyatakan apabila sampai ajal mereka, maka tidak berganjak walau satu detik sekalipun. On time. Seorang itu akan mati. Tetapi sebagai manusia biasa, kita akan sedih. Betul. Kita akan sedih. Sebab apa? Sebab itu fitrah manusia. Nabi SAW pun sendiri sedih ketika mana Nabi SAW kehilangan anak Nabi Ibrahim di Madinah Al-Munawwarah, mengalir air mata Nabi SAW. Jadi maknanya kesedihan itu satu benda yang fitrah, satu perkara yang boleh. Cuma yang Islam larang adalah dia kesedihan yang melampau-lampau sehingga menolak takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak terima kematian itu. Dia rasa seolah macam Allah tak adil. Kan? Dia dah lah seorang-seorang ni je anak dia. Orang lain anak ada 12 orang, dia anak seorang je. Tiba-tiba anak dia yang mati. Awak tak ambil hak 12 tu, ambil seorang, tinggal 11, okey lagi. Ni dia ambil seorang ni, mana tak ada lah hak dia. Jadi dia protes. Dia protes, dia tak terima. Dia murung, dia stres. Yang melampau-lampau. Maka ini bukan daripada ajaran Islam. Kerana apa? Kerana inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu, ajaran Islam melarang kita daripada meratap dalam kematian. Disebut dalam hadis Nabi SAW, laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'wal jahiliyah atau kama qala. Bukan dari kalangan kami mereka itu yang kalau orang Arab jahiliah dulu, dia kalau dia meratap ni, dia menampar-nampar pipi, dia koyok-koyok baju, orang begitu. Orang ratak-ratak pun semua, mana tak boleh terima kan. Kalau orang Tara kata meratus-ratus, begitu. Dia membebas macam ni kan. Ini Nabi larang benda macam ni. Sebab apa? Sebab dia telah menyanggahi ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada jawapan Ustaz tadi kita dapat memperbetulkan tanggapan sebelum ini yang katakan tidak boleh menangis atas pemergian. Sebenarnya boleh menangis, sedih itu akan datang pada manusia biasa. Tetapi jangan meratap sehingga menolak takdir ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang patut kita perbetulkan tanggapan tersebut. Baik. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan, siapa di sana? Saya Haji Sukenon, Haji Muhammad Saleh daripada Kedai Johor ya. Ya, Tuan Haji Sukenon, apa khabar? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan kami doakanlah semua, tanyalah Ustaz dan sekali sehat dan jauhkan pada segala wabak yang ada ni. Persoalannya pagi ini saya nak minta ulasan pandangan daripada Ustaz dan Dai. Ada setengah orang ni kadang-kadang kita kawan saudara dan kawan-kawan lah. Bila kita nasihatkan dia, kau tak nak mati atau tak nak mati, dia jawab apa? Ustaz, aku muda lagi, belum tua. Tapi sebenarnya mati hidup tu bukan nunggu tua dan muda Ustaz. Bila-bila dia akan mati kalau Allah Ta'ala nak cabut. Dan kita kadang cakap, buatlah baik. Dia kata, nantilah dulu. Nanti. Jadi menunggu nanti. Nak minta pandangan Ustaz, macam manakah cara nak mengatasi orang yang buat macam ini? Kita nasihat dia pelak, kita nasihat dia pelak. Jadi adakah dia maknanya termasuk dalam golongan orang-orang yang agak-agak ialah mendapat selamat dunia dan akhirat? Itu saja soalannya ya. Ustaz, pagi ini terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Sukenon atas soalan yang ditanyakan. Nampak realiti di situ, masyarakat bila mana dipesan berkenaan dengan kematian ya, maka ada jawapan dalihnya daripada mereka. Jadi bagaimana untuk
menjawab persoalan-persoalan dan juga situasi seperti ini, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Tikonan atas persoalan pemanggil kita yang pertama pada pagi ini. Soal ada orang yang dia nak menolak hakikat yang sebenarnya. Kan? Dia kata, oh, tak apa, muda lagi. Muda tak mati ke? Kalau kita lihat hari ini perkara realiti. Perkara realiti. Bukannya mati tu kadang orang tua tak mati, orang muda mati dulu. Berapa ramai ada ibu bapa yang anak dia seorang mati. Dia duk ada lagi. Sampai kan habis semua anak dia. Dia duk ada lagi. Kan? Jadi maknanya menunjukkan apa? Menunjukkan kematian ini satu benda yang kita tak boleh nak pilih. Kita tak tahu kita bila kita nak mati. Kan? Di mana kita nak mati? Kita tak tahu. Maka dengan sebab itu, amat rugi kalau orang yang mensia-siakan waktu yang Allah anugerahkan kepada dia semasa hidup. Takkan dia nak bertaubat waktu nazak. Bila main nak mati baru nak bertaubat. Tak boleh dah. Waktu itu Allah tak bagi dah. Sebagaimana dalam hadis Nabi kata, Innallah yaqbilu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Ta'ala menerima taubat hambanya selagi mana nyawa belum sampai ke halkum. Makna sebelum nazak. Bila nyawa sampai ke halkum, makna ketika nazak, waktu itu tak diterima dah taubat. Menyesal macam mana pun dah tak boleh buat apa dah. Orang kata menangis air mata darah pun tak boleh buat apa dah. Sebab itu pepatah Melayu bagus dalam hal ini. Dia panggil apa? Menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak guna lagi. Tiada gunanya. Jadi ambil pepatah ni. Jadi biar kita menyesal dulu, tak apa. Kita kena gunakan waktu muda ini untuk mencari rahmat Allah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, hadis yang menceritakan tentang 7 golongan ia akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Hadis sahih Al-Bukhari, hadis sahih. Iaitu antara 7 golongan tersebut, apa kata Nabi? Wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Pemuda, orang muda yang mereka itu membesar dalam keadaan mengabdikan diri kepada Allah. Maka gunakan masa yang Allah anugerahkan itu untuk memastikan mereka melakukan yang terbaik untuk mendapat redha Allah. Begitu juga kalau kita buka surah Al-Kahfi, kita dapati Allah menceritakan tentang pemuda, orang muda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka lah pemuda-pemuda yang amanu bi rabbihim, maka betul-betul beriman pada Allah, mempertahankan akidah mereka, dan Allah tambahkan lagi hidayah bagi mereka. Maka dengan sebab itu, waktu muda ni sangat-sangat penting untuk digunakan dengan cara yang terbaik. Sebab apa? Mati ni boleh datang secara tiba-tiba. Disebut sebagai mautal faj'ah. Mati yang datang secara tiba-tiba. Boleh berlaku pada sesiapa sahaja. Oleh kerana itu, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ataupun setiap yang hidup pasti akan mati. Jadi kita faham asbab kepada mati itu adalah hidup. Bukannya sakit, bukannya apa. Tetapi hidup itu sudah pun bermulanya perjalanan menuju kematian. Baik, kita lihat soalan seterusnya di Facebook dari sahabat kita Al-Shaf. Oh, macam mana baca namanya? Al-Shai ke tu ya? Baik, Assalamualaikum Ustaz. Kita masuk kepada Al-Hayyu. Al-Hayyu, Allah Maha menghidup, Allah Maha hidup dan Maha mengurus. Soalannya, adakah maksud sifat Allah Al-Hayyu itu zat Allah yang tidak didahului, tidak musnah, tidak hancur, kekal abadi selama-lamanya. Zat Allah yang maha hidup, tidak berawal dan tidak berakhir, tidak menyerupai makhluk-makhluk ciptaannya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala maha mengurus segalanya. Mohon Ustaz jelaskan. Terima kasih. Terima kasih sahabat kita yang bertanyakan soalan. Saya serahkan kepada Ustaz. Baik. Terima kasih pada persoalan yang berkaitan dengan nama yang kedua perbincangan kita pada pagi ini, iaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu, kita baca ayat kursi, kita jumpalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kan? Ayat kursi. Baik, apa yang ditanya tadi memang benarlah. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala Hayyu itu maksud maha hidup, maha hidup. Dan hidup Allah tak sama dengan kita. Kita ni daripada kita ada kematian, kan? Kita ada hidup, kita ada mati. Allah Ta'ala maha hidup. Maknanya Allah mempunyai kehidupan yang sempurna. Sebagaimana disebut oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di yang menyatakan bahawa kehidupan yang sempurna pada Allah Ta'ala ni, pada kewujudan Allah,
memang tidak ada permulaan dan tidak ada kesudahan. Macam kita hidup kita ni ada permulaan dan ada kesudahan. Itu yang berbezanya, kan? Dan juga hidup Allah Subhanahu Wa Taala oleh kerana itu kekal abadi. Macam kita ada dia punya pengakhirannya. Dan hidup Allah Taala ni, orang kata maha hidup ni berbeza dengan makhluk. Kerana apa? Kerana kehidupan yang sangat sempurna. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Taala tak mengantuk, Allah Taala tak tidur. Kan? Mana kehidupan yang sempurna. Macam kita waktu kita hidup ni pun ada dia punya kelemahan-kelemahan yang sangat banyak. Duk tengok tanyalah ustaz pun mengantuk, dia mengak 2-3 kali lah. Kan? Dia mengak 2-3 kali mengantuk lah. Itu kelemahan yang ada pada kita. Sebab apa? Sebab kita tak sempurna. Dan begitu juga kehidupan Allah itu adalah satu kehidupan sempurna. Dari sudut juga disebut oleh Syekh Sa'di, daripada kekuasaan Allah boleh buat apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut juga oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari menyatakan bahawa hidup Allah Taala ini allazi lahul hayah ad-daimah wal baqa, iaitu Allah Taala yang mempunyai kehidupan yang berterusan dan kekal untuk selama-lamanya. Itu. Jadi memanglah dalam konteks makhluk ni dia akan binasa, macam kita sebut tadi kan, sampai masa kita akan mati. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ini maha hidup. Maka dengan sebab itu Allah Taala ni hidup dalam keadaan yang kita kata dengan penuh kesempurnaan dan tiada permulaan dan tiada kesudahan, dan di situ menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, itu yang dimaksudkan dengan Al-Hayyu, yang membawa maksud Allah Maha Hidup, yang mana berbeza dengan kehidupan manusia yang kadang-kadang kita terfikir satu benda bagaimana kehidupan yang dimaksudkan di dalam perkataan ataupun nama Al-Hayyu tadi. Tapi Ustaz dah cerahkan kepada kita sedikit, ada tambahannya lagi seketika nanti. Baik, kita lihat soalan seterusnya di Facebook dari Pak Sudi Romli. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, Al-Hayyu yang maha hidup dan kekal abadi. Tetapi bagaimana untuk meyakini kehidupan dan abadinya Allah Subhanahu Wa Taala selain kita dianjurkan untuk mendalami huraian sifat-sifatnya dalam sifat 20 serta rukun Islam dan rukun iman? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Pak Su atas soalan yang ditanyakan. Bagaimana nak mendalami, nak meyakini tentang Al-Hayyu itu Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Suli Romli yang bertanya soalan. Dia macam mana kita nak meyakininya? Keyakinan itu datang daripada ilmu. Kalaulah satu perkara yang kita tak ada ilmu, macam mana kita nak yakin? Betul. Kita tidak akan ada keyakinan kalau kita tak ada ilmu. Kita yakin bahawa contohnya lah, kita yakin bahawa Jakarta itu wujud. Sebab apa? Sebab kita bukan setakat tahu tentang Jakarta, kita dah sampai dah Jakarta. Contohnya. Tapi kalau kita tak tahu, kita yakin tak? Orang kata Jakarta, mana ada Jakarta? Tak ada wujud Jakarta. Contohnya. Jadi maknanya di situ, keyakinan itu datang pada ilmu. Sebab itu menjadi kewajipan pada kita, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Dia menyatakan bahawa fa inna awwala wajibin ala kulli insan an ya'rifa Allah an tariqil ilmi. Cantik dia punya apa yang disebut pada kita. Dia kata, maka sesungguhnya perkara pertama yang wajib kepada setiap manusia, setiap orang yang nak kena tahu ni, dia adalah kenal Allah. Kenal Allah, nak kenal melalui sifat-sifat lah. Kita duk mengaji, kita duk belajar ni, termasuklah Asmaul Husna ni sebab nak kenal Allah Ta'ala lah. Kita belajar itu sifat 20 sebab nak kenal Allah lah. Kita belajar rukun iman, rukun Islam sebab nak kenal Allah Ta'ala lah kan. Baik, kata Syekh Abdul Majid lagi, macam mana nak kenal Allah ni? An tariqil ilmi, melalui jalan ilmu. Sebab apa? Sebab Allah sendiri menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah. Ketahuilah itu nak tahu macam mana kalau tanpa ilmu. Maka dengan sebab itu pentingnya kita belajar. Berilmu dan kita faham terhadap apa yang kita belajar, dan sudah tentu kita akan meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang kekal abadi. Sebab apa? Sebab selain daripada Allah semua makhluk, semua ciptaan. Jadi hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang menguasai segala-galanya, yang maha hidup untuk selama-lamanya. Jadi di situ kalaulah
Allah Ta'ala pun mati. Bukan Allah lagu tu. Bukan Allah, bukan Tuhan. Kalau mati, sifat mati ni sifat makhluk. Kalau lah orang kata, oh Tuhan pun mati apa? Itu bukan Tuhan. Jelas bagi kita itu bukan Tuhan. Jadi ilmu itu insya-Allah dapat memberi keyakinan pada kita. Jadi macam kita biasa dengarlah, awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmu itu dapat mengenal dan meyakini, termasuk yang kita bincangkan iaitu Al-Hayyu. Baik sedang penonton, saya nak beri ruang kepada anda untuk menyimak kembali nota-nota yang dicatat seketika tadi. Kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sama tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang masih setia. Keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita pada hari ini membincangkan tentang Asmaul Husna yang ke-61 sehingga yang ke-64. Kita bincangkan pada hari ini berkenaan dengan Al-Mumit, Al-Hayyul Al-Qayyum dan juga Al-Wajid. Baik, kita baru bincangkan dua. Yang pertama Al-Mumit dan Al-Hayyu kita sedang bincangkan pada ketika ini, dan kita difahamkan ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supina Yusof. Puan Supina Yusof dari Tanjung Karang ya. Ya, silakan soalannya Puan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz dan Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, macam ni kan, ada saya dengar lah kan, ada orang tu katanya hidup tapi hatinya mati. Mati yang bagaimana Ustaz? Lepas tu satu lagi, betul ke Ustaz kalau kita banyak doa minta panjang umur, lepas tu kita rajin bersedekah tu, dia boleh ni panjangkan umur Ustaz. Dan apa hukumnya Ustaz kalau kita mati bunuh diri tu Ustaz? Kerana takut rahmat Allah, tak percaya dengan Allah. Okey Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Puan Supina. Ya, 3 soalan yang kita dapat pada hari ini Puan Supina. Yang pertama berkenaan dengan dia hidup tetapi hatinya mati. Yang kedua, mohon doa minta panjang umur dan banyak bersedekah, adakah boleh memanjangkan umur, kata Puan Supina sebentar tadi. Dan yang ketiga dikaitkan juga dengan perbincangan Al-Mumit dan juga Al-Hayyu, tentang mungkin ada mereka yang telah pun putus asa lalu mengambil keputusan untuk bunuh diri Ustaz. Bagaimana keadaan itu? Silakan untuk 3 soalan ni Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Supinah di atas persoalan yang pertamanya tentang hati yang mati. Ya, ini wujud. Sememangnya hati ini dia boleh hidup, dia boleh mati. Sebab itu kalaulah hati itu mati, makna hati yang sangat-sangat keras, dia sukar untuk menerima kebenaran. Walaupun dia jasad dia hidup, tetapi hati dia, hati orang tahu hati mati ni, hati yang dia payah nak beriman kepada Allah Ta'ala. Dia tutuplah. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallah, Allah pun peterilah hati dia. Sebab apa? Sebab keingkaran dia yang terlalu banyak. Ini sangat-sangat kita takut. Begitu juga hati mati kita takut. Buta mata hati kita takut. Ini semua yang berkaitan dengan hati. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menyatakan antara elemen yang penting pada manusia itu hati. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Kalau itu baik, seluruh individu itu akan baik. Kalau itu tak baik, mati dari antaranya, seluruh individu itu akan tak baik. Itulah kata Nabi, hati. Sebab itu penting kepada kita untuk kita sentiasa ubat ke hati supaya dia sentiasa hidup. Sebab itulah antara cara dengan zikrullah. Zikrullah menghidupkan hati. Kalau orang tak nak zikir langsung, tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyebabkan hati ni boleh mati. Sebab tu kita nak hidupkan hati kita dengan nurul ma'rifah, cahaya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu perjalanan hidup kita insya-Allah satu perjalanan yang tersusun ke arah kebenaran. Itu. Satu. Yang keduanya tadi adalah dengan doa minta panjang umur. Doa minta panjang umur. Boleh ke tak boleh? Tidak ada masalah untuk berdoa. Bahkan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang menghubungkan silaturahim, mereka yang buat baik sama manusia, maka Allah Ta'ala akan bagi rezeki pada dia dan panjangkan umur dia. Jadi maknanya, contohlah, tapi panjang umur bukan sekarang, sejak azali lagi lah. Katakan Allah tetapkan dia umur dia 60. Dan Allah Ta'ala sudah mengetahui, dia ni memang rajin doa, dia ni rajin menghubung ke silaturahim, sebab dah
tambah lagi 15 tahun contohnya. Jadi 75. Itu semua ketentuan Allah. Kita tak tahu. Kita tahu. Yang penting kita ni kita buat baik je lah. Kita minta, tapi nak minta nak minta hidup lama ni panjang umur boleh, tapi minta panjang umur dalam kebaikan. Itu penting sekali. Kau setakat panjang umur buat jahat tak jadi. Kan? Itu menambahkan kerosakan, kemaksiatan. Kita minta panjang umur untuk kebaikan. Supaya kita berkesempatan untuk memperbanyakkan lagi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun soalan yang ketiga tadi tentang orang yang putus asa. Lalu menyebabkan dia bunuh diri. Memang perbuatan yang bunuh diri ini satu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Sebab nyawa ni bukan hak kita. Dia hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh ambil tindakan. Bahkan kalau kita tengok dalam Quran sebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Walaupun ayat ni dia berkaitan dengan sedekah di jalan Allah. Orang yang tak bersedekah itu orang yang mencampakkan diri kebinasaan. Tapi apa-apa perkara yang berkaitan dengan kita melakukan keburukan, kita memudaratkan diri kita, itu dilarang. Tambah bunuh diri. Bunuh diri satu benda yang diharamkan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW yang sahih, Nabi menceritakan kalau orang itu sengaja bunuh diri, dia tikam diri dia. Besok dia akan tikam juga dalam neraka, esok tikam diri dia. Kalau dia terjun daripada tempat yang tinggi, dalam neraka dia akan terjun tempat yang tinggi. Jadi ini merupakan satu perbuatan yang putus asa, yang bukan sifat orang beriman. Orang beriman dia tak putus asa. Wala tai'as min rauhillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kita ni dalam menangani orang yang bunuh diri macam mana? Jangan kadang-kadang saya duk jumpa kadang ada orang dengar kata bunuh diri. Urus jenazah pun tak nak dah. Dia kata tak payah lempar longkang lah. Ini orang yang tak faham agama. Tak faham. Kita tak tahu dia bunuh diri itu sebab apa. Sebab kadang-kadang dia terlalu stres. Tiba-tiba hilang kewarasan. Mungkin. Kita tak tahu. Kita bagi tahu hukum bunuh diri ini adalah haram. Dosa besar. Memang tak boleh. Jadi jangan cuba nak bunuh diri. Tetapi berlaku pada seorang dibunuh diri. Kita nampak dia bunuh diri. Tapi kita tak tahu hakikat sebenarnya. Kalau dia waktu tu hilang kewarasan akal, tambah-tambah zaman sekarang ni ada macam-macam. Ada yang bisik kat telinga. Ada juga. Perasan tak? Kan? Ada yang bisik kat telinga atau apa-apa kan. Dia pun tanpa sedar jalan-jalan gedung jatuh kan. Orang kata, dia bunuh diri. Orang bagi hukuman macam-macam. Tak. Kita serah pada Allah Ta'ala. Kita doa kebaikan untuk dia. Kita tak tahu macam mana. Kan? Tetapi dalam masa yang sama, kita mengingatkan supaya Allah Ta'ala uji kita ni sebenarnya untuk memberi kebaikan pada kita. Macam mana ujian pun insya-Allah hadapilah dengan tabah. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala nabluwannakum. Memang Allah nak uji kita. Nak uji dengan apa? Dengan rasa takut, dengan rasa lapar, dengan kekurangan harta benda, dengan kehilangan orang yang kita sayang dan sebagainya. Tapi apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang bila mana ditimpa musibah, mereka sedar, maka menyatakan kita milik Allah, kita akan kembali pada Allah. So sabar, tenang, jangan putus asa. Tugas kita usaha aja. Yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merancang, Allah yang menentukan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Baik, jadi daripada perbincangan sebentar tadi, 3 tentang hati mati, doa minta panjang umur dan juga bagaimana keadaan mereka yang putus asa. Jadi perbaiki hati supaya tidak terjadinya hati mati dan teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta kebaikan dan minta dipanjangkan umur di dalam kebaikan dan keberkatan, dan jangan putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, berkenaan dengan Al-Hayyu yang menghidupkan ini, mungkin juga Ustaz ada sedikit pesanan dan juga peringatan kepada penonton-penonton semua. Semoga kita semua ini memahami Al-Hayyu itu dengan sebaiknya dan menghargai kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai soalan seterusnya daripada saya sini Ustaz, berkenaan dengan Al-Hayyu ya, yang Maha Hidup. Bagaimana seorang Muslim itu
untuk membuktikan yang dia ini faham tentang Al-Hayyu dan dia nak menjalani kehidupannya dengan sebaiknya selain daripada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada perkara lain yang patut dilakukan. Ustaz, silakan. Baik, terima kasih. Bagaimanakah kesan kita beriman kepada Al-Hayyu itu dalam diri kita? Itu. Yang pertama sekali adalah bila mana kita tahu Allah Ta'ala yang Maha Hidup, maka pada ketika itu kita akan bergantung hanya semata-mata kepada Allah. Tawakal yang sebenar-benarnya kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang Maha Hidup yang tak mati. Maknanya kita serah sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu. Yang keduanya adalah kita tahu bahawa Allah Ta'ala yang Maha Hidup, Allah yang menentukan kehidupan kita. Dan oleh demikian, ketika mana hidup di atas dunia ini, kita tahu bahawa kita tidak akan selama-lamanya atas dunia. Jadi bersifat zuhudlah. Sifat zuhud tu bukan maknanya jadi miskin, tidak. Zuhud tu jangan letak dunia dalam hati kita. Walaupun kita duduk atas dunia, bukan nak suruh jadi miskin, tidak. Tapi jangan letak dunia dalam hati kita. Begitu. Kemudian, bila mana kita faham juga soal kehidupan ni, dalam konteks diri kita macam yang ditanya tadi, bagaimana kita nak hidupkan hati kita. Itu penting untuk kita bajai dia supaya kita sentiasa mendapat kebaikan. Sebab itu kalau kita lihat yang disebut oleh Syekh Ibrahim Al-Khawas, beliau menyatakan dawa'ul qalbi khamsatu asya'. Ubat bagi hati, nak bagi hidup hati ini antaranya 5 perkara. Qiraatul Quran bitadabbur, baca Quran dengan tadabbur, hari-hari baca Quran. Khala'ul batni, berpuasa, puasa-puasa sunat yang kita laksanakan selain pada puasa wajib. Qiyamul lail, kita melaksanakan bangun tengah malam kan untuk bermunajat pada Allah. Kemudian at-tadarru' 'inda sahri, berzikir pada Allah, munajat pada Allah pada waktu kita qiyamul lail itu. Dan mujalasatu salihin, kita berdamping duduk dengan orang yang saleh. Begitu juga bila mana kita memahami Al-Hayyu itu, sebenarnya kita boleh menggunakan Al-Hayyu itu dalam doa kita. Sebab apa? Sebab doa dengan Asma'ullah Al-Husna ni satu benda yang baik. Bahkan ianya memberi kesan yang khusus untuk dimakbulkan doa. Sebab ada hadis ya. Hadis daripada Anas bin Malik menyatakan satu hari itu seorang itu berdoa. Dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali ikram ya hayyu ya qayyum. Dia sebut begitu. Ya hayyu ya qayyum. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, laqad da'a bismihil a'zam. Dia telah berdoa dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Besar. Antaranya ya hayyu ya qayyum itu. Idza du'iya bihi ajaba. Bila mana dia berdoa dengan nama-nama ini, dia akan dimakbulkan oleh Allah. Wa idza su'ila bihi a'ta. Bila mana dia meminta sesuatu, maka dia akan dikurniakan, akan diberikan. Jadi maknanya di situ, bila kita faham, kita boleh memperbanyakkan doa. Dengan menggunakan Ya Hayyu tadi. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya. Daripada 99 nama tersebut, boleh dikhususkan untuk permintaan tersebut. Semoga lebih mujarab dan makbul doa tersebut. Baik, sedang menonton, kita berehat seketika, beri ruang kepada anda untuk berehat dan memikirkan apa persoalan yang nak ditanyakan seketika nanti selepas ini. Berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, kita bertemu kembali meneruskan perbincangan kita dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang masih setia pada pagi ini. Dan jangan lupa apa yang anda catat sebagai nota penting di dalam buku nota anda, jangan lupa sebarkan kepada semua sahabat-sahabat. Semoga semuanya beroleh manfaat dan jangan lupa tekan butang suka dan kongsi di secara langsung kita di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad. Baik, kita lihat soalannya. Assalamualaikum. Al-Qayyum bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala berdiri sendiri dan tidak bergantung pada seluruh makhluk dan dia yang mengatur makhluknya di seluruh alam ini. Soalan saya, adakah ayat kedua dalam surah Al-Ikhlas boleh kita kaitkan dengan nama
Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Al-Qayyum ini. Mohon perkongsian ilmu dari yang berbahagia Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Tuan Muhammad Faizal bin Ahmad atas soalan yang ditanyakan. Kita masuk kepada perbincangan nama yang ketiga berkenaan dengan Al-Qayyum. Silakan Ustaz. Baik, ya, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan tentang Al-Qayyum, iaitu nama yang ketiga pada hari ini. Al-Qayyum dalam sirah mubalaghah yang menunjukkan bagaimana qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala maha berdiri dengan sendirinya dan menguruskan makhluknya secara terus menerus. Itu. Dan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesiapa. Sebab itu kalau kita lihat tentang yang pertama sekali, kita nak faham Al-Qayyum itu sendiri, para ulama menyatakan antaranya ialah maksud Al-Qayyum itu dia berdiri dengan sendiri dan tidak berhajat pada sesiapa pun. Dan di situ juga merujuk kepada maksud apa? Maksud Allah lah yang maha mengatur dan mengurus makhluk. Allah yang mengatur segala sesuatu. Allah yang menjaga dan memberi rezeki. Dan Ibnu Jarir At-Tabari menyatakan itu juga bermaksud Allah melakukan penjagaan terhadap segala sesuatu. Sebab apa? Dengan sifat Al-Qayyum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah Al-Qayyum itu merujuk kepada As-Sayyid Al-Mudir yang berdiri dengan sendiri dan juga yang mengurus keseluruhannya. Persoalan tadi bertanya, ada kaitan tak dengan ayat yang kedua surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad tu maknanya apa? Allah lah tempat pergantungan semua makhluk. Ya, ada kaitan, memang ada kaitan. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat apa yang disebut oleh para ulama tentang Al-Qayyum ni juga, iaitu yahtajuhu kullu syai' fi kulli syai' wa la yahtaju huwa ila syai'. Setiap sesuatu itu memang mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam setiap sesuatu dan pada tiap sesuatu semuanya mengharap pada Allah. Sedangkan Allah Taala itu wala yahtaju huwa ila syai'. Allah tak mengharap, tidak berhajat pada sesiapa pun. Yang berhajat ini adalah makhluk. 100% makhluk berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Al-Khaliq. Tapi Allah Taala bersifat dengan berdiri dengan sendiri yang tidak berhajat kepada sesiapa. Maka dengan sebab itu dia memang ada kaitan. Jadi bila kita rasa berseumpama itu, kita yakin bahawa kita ini serba lemah dan kita perlu meletakkan sepenuh kita kata pengharapan kita kepada Allah Azza wa Jalla, tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga kita merujuk kepada Allah dalam setiap situasi keadaan dalam kehidupan kita. Ya, bergantung kepada Allah 100% dan memberikan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang kita nak fahami di dalam perbincangan Al-Qayyum ini. Baik, kalau soalan seterusnya pula membincangkan berkenaan dengan Al-Qayyum juga dari sahabat kita Puan Rahimah Saud, katanya Assalamualaikum, nama Allah Al-Qayyum dalam menginsafi diri kita bahawa pergantungan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak memerlukan apa-apa bantuan makhluk. Bagaimanakah kita boleh tanamkan sifat Allah itu seharian tanpa goyah, menjauhi prasangka tidak baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama dalam solat kita? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Rahimah Saud atas soalan yang ditanyakan. Nak tanamkan supaya tidak goyah, sentiasa berpegang dengan Al-Qayyum. Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan, iaitu macam mana kita nak berprasangka, tak prasangka buruk sebetulnya, maknanya lawan dia prasangka baiklah. Prasangka baik kepada Allah Ta'ala. Memang ini satu kewajipan pada kita sebenarnya untuk sangka baik. Sebab dalam sebuah hadis qudsi, Nabi SAW menyatakan, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku ni berdasarkan kepada sangkaan hamba-Ku terhadapku. Jadi kita kena sangka baik pada Allah. Kerana apa? Kerana Allah yang uruskan makhluk secara mutlak, sejak azali dan selamanya. Dan kita juga kena sedar semuanya berhajat pada Allah. Dan kita sedar dalam Al-Qayyum itu ada sifat dipanggil subutiyah fi'liyah. Dalam Al-Qayyum itu ada subutiyah fi'liyah, mencipta, bagi rezeki, bagi nikmat, menghidupkan, mematikan. Itu semua hak Allah Ta'ala. Maka dengan sebab itu, bila kita sangka, kalau kita sangka baik dengan Allah, jangan sangka buruk. Apa yang berlaku pada kita, kita akan redha.
Hari ni orang sangka buruk bila dia dapat penyakit contohnya. Dia ada masalah contohnya. Maka dia nampak seolah benda tu buruk aja. Sedangkan kalau dia sangka baik dengan Allah Ta'ala, setiap apa yang Allah tentukan itu ada kebaikan padanya. Sebab Allah yang menentukan segala-galanya. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyatakan tentang orang yang benar-benar beriman ni memang hebat. Sebab apa? Apa yang dia peroleh semuanya baik. Idza asabathu sarra syakara. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, itu yang terbaik baginya. Wa idza asabad darra, kalau dia dapat musibah, kemudaratan, dia bersabar, itu terbaik baginya. Macam mana cara dia nak? Dia sangka baik dengan Allah. Dia tahu apa yang Allah bagi kat dia semua baik. Walaupun nampak dalam bentuk musibah, musibah pun baik. Untuk diri dia. Untuk apa? Untuk dia mendapat pahala di atas kesabaran dia dan dia tidak putus asa. Jadi pentingnya untuk sangka baik dengan Allah, hati kita pun akan tenang. Betul. Hati kita tenang. Tapi kalau sangka buruk, memanglah kita tak akan tenang. Maknanya yang terbaik untuk dia bila mana diberi nikmat, maka bersyukur. Dan bila mana diberikan satu musibah ataupun benda yang tidak disukainya, maka dia bersabar. Itu yang terbaik bagi seorang hamba itu. Baik, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, tuan, siapa di sana? Taman Kota Jaya, Kota Tinggi, Johor. Dikenal Pak Zainal. Apa khabar Ustaz Dadai? Ya, Pak Zainal. Apa Ustaz, khabar? biar tahu, jangan keliru. Dah lama tak panggil ni, rezeki saya dapat hari ni. Alhamdulillah. Silakan soalannya, tuan. Hari ni, ya hayu Ustaz kan? Ya. Besok, la hawla wa la quwata illa billah. Ali Aziz, saya ikut Ustaz, hari-hari saya ikut. Ikut aturan dia kan? Silakan tapi soalan, kalau tuan. tak, Soalannya, tuan. Ustaz, ayu kayyum tu berapa banyak kita nak berzikir? Lagi saya nak masalkan satu ayat lah Ustaz, boleh tak? Silakan, tuan. Ayat yang selalu dibaca hari-hari. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kami menzalim diri kami, sekiranya Engkau tidak mengampunkan kami dan kasihkan kami, tentulah kami menjadi sangat rugi. Itu selalu saya baca hari-hari, saya baca Ustaz lepas sembahyang. Itu soal Ustaz Dadai. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Zainal atas soalan yang ditanyakan, berkongsi zikir yang selalu diamalkan setiap hari tadi. Dan mungkin kita boleh simpulkan soal tadi berkenaan dengan kelebihan berzikir dengan nama-nama Allah. Termasuk juga apa kita bicarakan ni, Al-Hayyul La Qayyum. Baik, terima kasih kepada Pak Zainal atas persoalan. Pak Zainal hari ini, hari Ahad, dia kata dia beramal dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Iaitu merupakan amalan zikir yang dicadangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi menarik, bagus apabila Pak Zainal melaksanakan, jadikan sebagai satu benda yang istiqamah untuk berzikir. Kalau ikut Imam Ghazali, dia bagilah pandangan, bukan mesti yang tu, yang lain tak boleh nak zikir, boleh. Tapi sebagai satu kita susunan untuk kita boleh berdisiplin. Kan? Antaranya hari ini hari Ahad, Ya Hayyu Ya Qayyum. Esoknya hari Isnin, La Hawla Wa La Quwata Illa Billahil Aliyil Azim. Kemudian esok, lusa lah, hari Selasa, selawat pada Nabi. Apa-apa selawat lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contohnya. Kemudian hari Rabu, Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kemudian hari Khamis, Subhanallahil Azim wa bihamdih. Subhanallahil Azim wa bihamdih. Kemudian hari Jumaat, Ya Allah, Ya Allah. Kemudian hari Sabtu, La ilaha illallah. Itu yang kita kata cadangan yang diberikan. Kita boleh amalkan. Dan kita juga boleh tambah lagi dengan zikir-zikir yang lain. Pak Zainal tanya tadi, berapa kita nak zikir? Berapa ni dia kira tidak terhingga. Lagi banyak lagi. Lagi bagus. Lagi bagus. Saya ingat guru saya dulu semasa di Syam, di Syria. Ketika mana sempat bertalaqi dengan guru sana. Saya mesti teringat sampai sekarang kan, antaranya banyak juga betul-betul yang mereka bagi. Antaranya yang dia bagi juga ialah jangan tinggal 3 ni, dia kata zikirlah. Jangan tinggal 3 ni setiap hari, pagi petang malam, pagi petang, lagi banyak lagi bagus. Sebagai minimanya 100 setiap satu, tu minima. Sebagai nak disiplin diri je kan. Iaitu dia yang pertama istighfar, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi tama. Kan? Itu pun kadang-kadang itu ada perkataan Al-Hayyul Qayyum tu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Orang kita kadang-kadang masalahnya dia tak banyak istighfar, dia banyak bergaduh.
Gaduh soal apa? Al-Hayyu ke Al-Hayya? Pernah satu ketika duk bergaduh pula, duk share dalam WhatsApp lah. Salah ni Al-Hayyu, salah ni mesti Al-Hayya. Al-Hayy Al-Qayyum. Selama ni orang buat semua salah. Orang ada duk zikir dah selama ni, dia kata alamak salah macam mana ni kan. Adakah diterima oleh Allah Ta'ala? Sebenarnya kalau kita lihat itu dalam konteks grammar, dalam konteks nahwu kan. Dua-dua betul. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-hayya tu naat kepada astaghfirullah al-azima. Itu naat kalau belajar bahasa Arab lah. Kalau al-hayyul qayyum itu dipanggil khabar li mubtada mahdhuf. Jadi huwal hayyul qayyum, dua-dua boleh dan disebut pun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi saya nak cerita ni tapi nampak macam nak kena berehat kan. Nak kena berehat jadi saya ulangkan dulu lah. Baik, nanti kita akan sambung lagi berkenaan dengan Al-Hayyu tadi, perbincangan mengenai sebutan yang betulnya. Tapi sudah penonton, kita nak berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baik bertemu kembali. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang masih setia. Perbincangan kembali diteruskan dan tadi kita ada menyebut berkenaan dengan bagaimana sebutan yang betul ketika mana nak membaca Al-Hayyul dan Al-Qayyum. Jadi Ustaz, sedikit lagi untuk diterangkan berkenaan dengan perihal itu, bagaimana sebutan yang betul dan juga bagaimana menyelesaikan isu tentang masalah mungkin ada yang sedang memikirkan cara sebutan yang betul ketika mana nak membaca zikir tersebut. Baik Ustaz, sedikit lagi tambahan berkenaan dengan perbincangan tadi. Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan dan juga perbincangan kita sambung daripada tadi. Tentang pertama istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menggunakan juga Al-Hayyul Qayyum. Jadi macam saya sebut tadi bahawa kadang-kadang kita hanya orang bergaduh atau berbalah dalam soal-soal yang tak sepatutnya diperbalahkan kerana kedua-duanya boleh. Sama ada dia membaca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum pun boleh. Dan disebut dalam hadis, man qala astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ghufira lahu wa in kana farra min adh-dhahfi aw kama qala. So siapa yang membaca istighfar tadi, astaghfirullahalazim, istighfar sungguh kepada Allah, dan dengan menyebut Al-Hayyul Qayyum juga, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya, maka diampunkan dosanya walaupun dia lari dari medan perang, medan jihad. Sebab lari medan jihad ni besar dia punya dosa dia, termasuk dalam as-sab'al mubiqat, 7 perkara membinasakan, lari pada medan jihad. Tetapi bila diistighfar sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di situ diampunkan dosanya. Tadi Pak Zainal tadi kan sebut tentang doa yang diamalkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang diambil daripada doa Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah ya Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri, wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalaulah engkau tidak mengampunkan kami dan tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami tergolong dalam kalangan orang yang mendapat kerugian. Jadi kita membanyakkan doa itu. Baik, seterusnya kita lihat juga antara doa yang kita sebut juga tadi, Al-Hayyul Qayyum itu disebut sebagai nama Allah Al-A'zam. Walaupun ada perbincangan ulama tentang nama Allah Al-A'zam ni, iaitu dalam hadis menyatakan bila mana dia baca Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdahu la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum
Lepas tu dia pun angkat tangan berdoa, inni as'aluka ya Allah, aku doa sekian. Maka pada ketika itu insya-Allah dimustajabkan doanya. Begitu juga ketika mana kita ketika mana kita sedih, kita boleh doa pada Allah dengan menggunakan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, astaghith, aku mohon pertolongan. Begitu juga ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu. Perbaikilah urusanku secara keseluruhannya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau serahkan urusanku pada diriku walau sekelip mata. Jadi mana kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu antara perkara-perkara yang kita boleh laksanakan. Dan saya teringat balik apa yang saya sebut tadi, itu amalan yang diberikan oleh guru saya, antaranya yang pertama istighfar pagi petang, yang kedua la ilaha illallah, kalimah tauhid la ilaha illallah, yang ketiganya selawat pada Nabi. Ini juga kalau boleh kita jangan tinggal. Berapa kali? Banyak mana pun tak apa, lagi banyak lagi bagus kan. Sampai tahap kita tak terkira banyak mana yang kita amalkan, yang kita zikir dan sebagainya. Mudah-mudahan ianya dapat kebaikan, menunjukkan pergantungan kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seumpamanya. Maknanya di situ ada hubungan yang langsung kita dengan Allah secara berterusan. Apatah lagi bila kita sentiasa berzikir, berdoa, mengingati Allah, dan dia akan menghidupkan hati yang mati. Hati yang keras tadi menghidupkan insya-Allah. Apa tiga tadi Ustaz? Yang pertama, banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua kalimah tauhid la ilaha illallah, dan yang ketiga banyakkan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita amalkan dan kita ambil petua tersebut insya-Allah. Baik, kita lihat soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita yang bertanyakan soalan dari Puan Siti Nurbayah. Baik, Assalamualaikum. Kita masuk kepada perbincangan Al-Wajid, Maha Menemukan. Baik, Al-Wajid, Maha Menemukan. Adakah Al-Wajid itu juga membawa maksud Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi cara atau jalan yang betul dengan menemukan penyelesaian dalam sesuatu masalah atau ujian itu jika dipohon kepadanya dengan dilakukan dengan cara yang betul? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Puan Siti Nurbayah atas soalan yang ditanyakan. Berdoa, mohon kepada Allah sesuatu petunjuk dengan menggunakan Al-Wajid, cara yang betul. Bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan, yang sekaligus dia melibatkan perbincangan kita, nama Allah yang keempat pada pagi ini, iaitu Al-Wajid. Allah Ta'ala yang maha menemukan atau mendapat apa sahaja yang dikehendaki. Jadi di situ para ulama menyatakan maksud apa ni Al-Wajid ni? Maknanya Allah yang maha menemukan, memperoleh, mendapatkan apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Kerana apa? Kerana Allah maha kaya, wal ghani. Allah memiliki segala-galanya, Allah maha sempurna, dan Allah tidak memerlukan apapun. Maka dengan sebab itu, bila mana kita ini nak mendapat sesuatu, nak minta pertolongan daripada Allah, nak ditunjukkan jalan kebaikan, maka memang kita memohon kepada Allah Al-Wajid. Sebab itu kalau kita melihat kepada ayat Al-Quran, dalam surah Ad-Duha, Allah Ta'ala menceritakan tentang perihal kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah menemukan kepada Nabi jalan ke arah keredaan Allah Ta'ala daripada kecil lagi. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Kataan wajad ke situ dah kan. Itu alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu tak kala yatim, maka Allah bagi perlindungan. Dan wa wajadaka dhallan, kau tercari-cari kebenaran, Allah tunjukkan jalan hidayah, jalan yang benar. Mereka mencari kebenaran. Nabi SAW berkecil mencari kebenaran. Sebab apa? Sebab Nabi tengok suasana jahiliah ini. Nabi tak boleh terima. Orang sembah berhala, orang syirik pada Allah Ta'ala. Cuma nak cari kat mana ni? Nak cari. Sampailah tahap Nabi SAW mencari-cari, maka Allah bagi. Allah bagi. Maka pada Nabi SAW jalan yang benar. Hatta sehingga lepas pada tu pun, sebelum Nabi menerima wahyu, Nabi pergi beruzlah di Gua Hira. Kan? Bila Nabi tengok masyarakat dah jadi satu masyarakat yang songsang, yang melakukan kemungkaran,
sehinggalah Allah Ta'ala bagi petunjuk dengan didatangkan Jibril alaihissalam dengan memberi wahyu yang pertama. Dan begitu juga wa wajadaka ailan fa'aghna, Allah Taala dapati kau ni susah, Allah Taala kayakan, Allah bagi nikmat yang berbagai. Maka dengan sebab itu atas persoalan yang dikemukakan tadi tentang bagaimana Allah Taala Al-Wajid, ya, bila mana kita memohon kepada Allah untuk menemukan sesuatu jalan yang benar, maka kita berusaha ke arah itulah, jangan pohon saja. Kan, kita kena buat, kita kena laksanakan, dan insya-Allah kita akan mendapatnya. Sebab apa? Sebab Allah boleh buat apa sahaja yang Allah kehendaki. Allah boleh mendapatkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan Allah Ta'ala boleh menemukan hamba sesuai dengan keinginan hamba itu, dengan apa yang dia kehendaki. Jadi memusuh yang menemukan dan yang memberikan jalan penyelesaian dalam satu perkara yang kita pohonkan atas sesuatu masalah ataupun musibah. Itu yang kita bincangkan. Baik, kita beruang untuk berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Baik, hari ini 4 nama yang kita bincangkan berkenaan dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Kita bincangkan pada hari ini berkenaan dengan nama yang ke-61 sehingga yang ke-64. Al-Mumit selesai kita bincangkan, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan sekarang Al-Wajid yang maha menemukan. Kalau tadi kita bincangkan berkenaan dengan bagaimana dengan Al-Mumit ini Allah maha menemukan jalan penyelesaian, menemukan dengan sesuatu yang kita inginkan dalam kehidupan kita, dan boleh juga kita masukkan dalam doa kita sebagai penguat di dalam doa tersebut. Baik, untuk perbincangan seterusnya sahabat kita bertanyakan soalan. Puan Nur Hayati Ismail katanya, Assalamualaikum, Al-Wajid Allah maha penemu. Bila berlaku kematian, kita sering menyebut dia telah bertemu penciptanya. Apakah maksud mendalam kata-kata ini? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih Kak Yat pada Tasik Puteri Rawang Selangor. Betul juga terima kasih Kak Yat. Memang kita selalu dengar perkataan tu. Kalau kadang-kadang kita kata, oh, dia dah kembali ke rahmatullah. Tak pun dia dah kembali kepada pencipta, kan? Jadi mungkin ada sesuatu makna yang mendalam daripada ayat ni, Ustaz. Baik, terima kasih kepada Kak Yat di atas persoalan yang dikemukakan tentang ayat dalam bahasa Melayu ni. Dia bertemu dengan penciptanya. Biasanya kita sebut begitu, dia bertemu dengan penciptanya. Sebab apa? Kalau kita lihat dalam konteks yang lebih mendalam, kita menghayati kata-kata itu, ya, dia ada makna dia. Iaitu nak menyatakan kepada kita bahawa kita ini milik Allah Ta'ala. Bila milik Allah Ta'ala, kita akan kembali kepada pemilik yang sebenar. Kan? Kita ni, diri kita bukan kita yang miliki. Bahkan nyawa kita pun bukan kita miliki. Belum lagi yang lain. Harta benda bukan hak kita, semua hak mutlak Allah Ta'ala. Betul. Diri kita pun bukan hak kita, yang Allah Ta'ala punya. Sebab itu kalau diri kita hak kita, maknanya malaikat maut datang ambil nyawa, kita kata, jangan ambil, ini hak aku. Aku punya. Aku punya, jangan ambil. Kita boleh halang kalau hak kita. Tapi bukan hak kita, hak Allah Ta'ala. Bila mana hak Allah Ta'ala, maka kembali kepada Allah. Sebab itulah bila mana berlaku kematian, kita menyatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cumanya konteks menyatakan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan untuk mati saja. Itu. Sebab Allah sebut allazina idza asabathum musibah. Bila mana ditimpa musibah, apa-apa musibah, kena musibah saja, hatta kalau kita tersepak batu longkang kan, terjatuh kan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang bagi tahu kawan kita sakit masuk hospital kena COVID, kita pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia terkejut, dia kata dia tak mati lagi lah. Sebab apa? Sebab orang kita duk ingat itu lafaz itu untuk mati saja. Sebenarnya tidak. Apa-apa musibah kita boleh sebut untuk apa? Untuk kita ingat Allah. Apatah lagi kematian. Bila kematian kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dalam konteks al-wajib ni juga Allah Taala menemukan manusia itu sesuai dengan keadaan diri dia. Contoh, dia sakit, Allah temukan dengan kesembuhan.
Jadi maknanya itu. Sebab tu kita kalau kita rasa keseorangan, kita ada Allah Ta'ala. Betul. Kita ada Allah. Jangan rasa lonely. Hari ni kadang-kadang dia rasa macam yelah, dengan pelbagai situasi hari ni kan, situasi musibah, situasi penyakit, situasi ekonomi, situasi macam-macam, kadang-kadang dia rasa macam dia keseorangan. Sedangkan dia ada Allah kan. Kita ada pencipta. Setiap apa yang semua ditentukan oleh Allah. Mengapa kita tak mengadu pada Allah? Mengapa kita tak merujuk Allah? Sebab tu kalau kita mengadu pada Allah, rujuk Allah, insya-Allah ianya akan memberi ketenangan kepada jiwa kita. Sebab itu apabila kita bersandar kepada Al-Wajid, kita akan rasa bahagia. Hilang segala kecewa dan sebagainya. Tapi kalau kita bersandar kepada makhluk, sama-sama kita lah. Kan? Kadang okey, kadang tak okey. Jadi bersandar kepada Allah Ta'ala Al-Wajid. Baik, terima kasih Ustaz untuk pencerahan berkenaan dengan persoalan yang ditanyakan sebentar tadi. Dan kita ada pemanggil lagi Ustaz di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Azrin dan juga Dr. Muhammad Suki Osman. Saya Omar Abdul Wajid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Doktor dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Tuan Omar, suara serak-serak tu. Suara tak berapa baik. Banyak makan durian tu. Yalah, rasanya begitulah juga ya. Silakan soalannya Tuan. Jadi soalan saya beginilah Doktor ya. Seperti kita dimaklum ya Doktor ya. Sifat Allah yang ke-64 ni. Al-Mujahid ya. Al-Mujid ya. Al-Wajid. Al-Wajid. Ya. Iaitu Maha menemukan. Jadi soalan saya, apakah kita boleh hubung ataupun kaitkan dengan istikharah ni? Contohnya kita nak bertemu jodoh yang sesuai lah. Yang kita kata nak buat pemilihan yang terbaik. Apakah kita boleh kaitkan antara sifat Allah yang Maha menemukan dengan yang dikatakan istikharah tadi untuk membuat pilihan yang paling tepat? Itu soalan saya. Terima kasih banyak Doktor dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Omar atas soalan yang ditanyakan. Solat istikharah dan juga dikaitkan dengan Al-Wajid yang menemukan jodoh lah. Jodoh. Kadang-kadang istikharah ni jodoh saja. Silakan. Cik Omar nak cari jodoh kan? Boleh jadi. Terima kasih pada persoalan. Jadi istikharah itu merujuk kepada kita merujuk kepada Allah. Itu penting. Ya, macam kita sebut tadi bahawa bila kita faham Al-Wajid ni, kita akan bersandar pada Allah. Ia akan menemukan kita terhadap sesuatu yang kita nak kepada kebaikan. Tapi kalau orang yang buat tidak baik, sudah tentu dia akan kita kata menemui jalan buntu, jalan yang tidak baik. Sebab itu istikharah ni kita nak minta petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Maka solat sunat istikharah itu satu solat sunat yang sunat muakkad untuk kita minta petunjuk daripada Allah, terutama dalam bukan soal jodoh saja, soal kehidupan kita, pekerjaan kita ke, atau apa yang kita confuse, kita tak tahu, maka kita beristikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas istikharah kita yakin apa istikharah ni, kadang-kadang satu benda juga orang kita di istikharah ni mesti mimpi. Tak mesti. Tak mesti mimpi, nampaklah mimpi, tidak. Dia hati kita rasa macam mana. Panduan yang diberikan oleh Allah melalui rasa hati. Kalau kita kata berat 60% ke A, kita itu kira tu 60%, 60-40. Bila mana kita menerima, kita dah buat istikharah, kita terima je lah. Dan insya-Allah ada kebaikannya. Sebab apa? Petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang ada orang dia buat istikharah, tiba-tiba dia dapat berasa tak elok. Kita kena ingat, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sesuatu yang kamu rasa tak baik, rupanya dia baik untuk kamu. Kamu tak tahu. Maka dengan sebab itu minta petunjuk Allah itu merujuk kepada bagaimana sandarnya kita, kekuatan bersandarnya kita pada Allah, itu satu perkara yang memang dituntut insya-Allah. Boleh kaitkan Al-Wajid itu di dalam proses istikharah itu, dan juga di dalam doa kita boleh kita sebutkan nama yang ke-64 ini. Baik. Soalan seterusnya dari Puan Melu Ismail. Assalamualaikum. Al-Wajid bermaksud Maha menemui. Ustaz, adakah Al-Wajid itu boleh dikaitkan dengan jodoh? Ni baru dia Ustaz soalan dia. Kerana walau apapun perancangan kita
namun yang lebih mengetahui dan menemukan jodoh dan pasangan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon huraian dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Melo atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan bagaimana al-wajid itu dapat dikaitkan dengan jodoh katanya. Silakan Ustaz. Ya, kita memohon kepada Allah untuk menemukan kita dengan pasangan yang dapat memberi kebaikan kepada kita. Jadi maknanya macam ada orang kadang-kadang dia rasa macam bila mana dia buat istikharah, insya-Allah perkara itu akan datang kebaikan untuk diri dia. Ya. Dan juga kehidupan. Sebab benda jodoh ke benda apa kita tak tahu. Benda ni future. Benda future, benda gaib. Kita tak tahu. Mungkin kita anggap baik atau tak baik. Tugas kita adalah memilih sebagaimana yang Nabi suruh. Nabi suruh pilih yang mana? Yang biasanya orang pilih seseorang itu kerana hartanya, kecantikannya, keturunannya, agamanya. Tetapi keempat-empat ni yang paling utama, ranking nombor 1 mesti agama. Itu utama. Solat ke tak? Kalau pilih pasangan pun tak solat, macam mana? Jadi kan nak buat istikharah nak terima ke tak? Lah solat pun tak selesai lagi benda yang utama kan. Istikharah ni benda yang cantik dah, tapi tak tahu yang mana satu yang lebih baik kan. Ini daripada awal lagi tak solat langsung lah. Rejected awal lagi lah. Jadi maknanya kita kena faham istikharah tu yang bagaimana insya-Allah dengan cara yang betul kita akan menemui jalan yang betul. Tapi kalau dengan cara yang tak betul, kita tak akan menemui cara yang tak betul. Macam golongan kufar. Golongan yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka buat amalan pun tak diterima oleh Allah. Sebab apa? Sebab mereka daripada awal tak kenal Tuhan. Tak beriman pada Allah Taala. Maka macam mana mereka nak menemukan kebaikan? Sebab itu Allah sebut dalam Quran, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'an ma hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a." Golongan yang kufur pada Allah Ta'ala ni, amalan mereka, perbuatan mereka seumpama, kita sebut macam mana? Fata Morgana. Senang bahasa. Fata Morgana. Yang mereka anggap ianya sebagai air. Fata Morgana macam ni, kalau kita duduk tengah padang pasir atau tempat yang lapang, waktu panas, kita naik atas, kita nampak macam merelip-merelip macam. Ada air. Macam air. Air ke? Cepat-cepat pergi tak? Lah. Lam yajidhu syai'a. Tak ada apa. Mana amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab mereka kufur. Mereka tak beriman pada Allah, mereka tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab tu kita tak nak jadi macam itulah, yang dia tak menemu apa-apa. Kosong je. Dia duk rasa dia betul dah, dia rasa baik dah, tapi dia tidak menemui sesuatu yang baik untuk kehidupan dia. Sebab apa? Sebab tidak bertitik tolak daripada akidah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Baik Ustaz. Dan bila kita sebut berkenaan dengan Asmaul Husna dan juga perbincangan tentang 4 nama pada hari ini, dan nama yang keempat berkenaan dengan Al-Wajid, kalau kita lihat, kita nak kaitkan sikit Ustaz. Mungkin bila perbincangan kita pada hari ini kita kaitkan dengan Muslim sahaja, tapi mungkin pada Al-Wajid ni yang menemukan, adakah boleh kita kaitkan juga dengan bagaimana Allah menemukan seseorang itu dengan hidayah, cahaya Islam bagi mereka yang belum lagi Islam? Adakah boleh dikaitkan juga Ustaz dengan Al-Wajid menemukan? Ya, Islam itu untuk semua. Ya. Untuk semua. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah adalah Islam. Maka setiap manusia wajib untuk mengenal Islam, untuk mengenal Allah. Sebab tu saya sebut tadi, kata-kata Syekh Abdul Majid Zanani, dia tak kata fa inna awwala wajibin ala kulli muslim. Benar? Dia kata fa inna awwala wajibin ala kulli insan. Bukan kulli muslim. Wajib ke atas setiap insan, setiap manusia untuk kenal Allah. Jadi nak kenal Allah Ta'ala ni, nak kenal Allah ni wajib pada semua. Jadi orang yang dia usaha ke arah itu, Allah akan menemukan dia jalan yang betul. Jadi orang bukan Islam, bila dia mencari kebenaran, Allah akan temukan dia dengan kebenaran. Dia akan mendapat hidayah daripada Allah. Tapi kalau dia tak peduli, bukan setakat orang bukan Islam, orang Islam sendiri ada yang tak peduli beragama dia. Betul. Dia tak peduli, walaupun dia lahir sebagai seorang Islam, tapi dia tak peduli, maka dia tak akan dapat. Jadi maknanya di situ kita akan dapat hidayah daripada Allah bila mana kita berusaha ke arah itu, Allah akan bagi. InsyaAllah. Bila mana kita dapat hidayah dan berusaha ke arah itu, maka Allah akan berikan. Dan Al-Mumid
Al-Hayyu Al-Qayyum dan Al-Wajid. Sebentar tadi setelah pun selesai kita bincangkan, dan kita nak dengarkan daripada Ustaz bagaimana rangkuman daripada 4 nama yang kita bincangkan pada hari ini sebagai nota penting untuk penonton semua di dalam kesimpulan. Ustaz, silakan. Baik, kesimpulan ringkasnya ialah bila mana kita mengetahui nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka kita mengetahui tempat kita bergantung. Tempat pergantungan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia akan membuahkan hasil bahawa kita tahu kehidupan kita ni kehidupan yang sementara, kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi kita akan mengambil segala peluang yang ada di atas dunia ini. Setiap waktu, setiap masa yang Allah anugerahkan, kita akan buat yang terbaik, dan kita tak akan berputus asa. So tak akan wujudlah mereka yang rasa stres yang melampau-lampau, yang putus asa. Mereka akan tetap sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menyandarkan diri kepada Allah Taala dan terus berusaha. Tugas kita berusaha. Allah yang akan penentu segala-galanya. Jadi insya-Allah jiwa kita akan tenang dan kita sentiasa berada pada landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan silakan Ustaz dengan doa penutup pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya muhyi ya mumit, ahyi qulubana bi dzikrika waj'alna minasy syakirin li alaika al-muttabi'in li nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghithu aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah ya Wajid, tiada tempat di dunia ini terlindung darimu ya Allah. Engkau tetap menemukan kami kerana Engkau menyayangi dan mengasihani kami. Berikanlah kami peringatan ketika Engkau dapati kami lalai. Tunjukkanlah kami jalan kemudahan tatkala Engkau dapati kami melangkah ke lorong kesukaran. Tunjukkanlah kami jalan kebenaran tatkala kami tersilap melangkah ke lorong kebatilan. Kami bersandar padamu ya Allah ya Wajid, yang sentiasa prihatin dengan situasi yang kami lalui dalam pengembaraan hidup di alam fana ini. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin, yang mematikan, yang menghidupkan, yang berdiri dengan sendiri dan juga yang menemukan. Selesai perbincangan kita. Dan terima kasih diucapkan kepada Ustaz dan penonton. Jangan lupa esok bersama dengan moderator Da'i Luqman, ahli panel Ustaz Muhammad Fauzi Mustafa dengan topik akhlak hati kering. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.